suara Ustazah? Dengar Ustazah. Dengar Ustazah. Dengar. Kita akan start ayat 49 ya. Ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yuzlimu rabbuka ahada. Kalau boleh minta tolong seorang sila share muzakirah ya. Wa wudi'al kitabu ya, dan diletakkan kitab itu. Kitab ini bukan maksudnya kitab Al-Quran ya. Fenomena ataupun situasi pada masa ini ialah gambaran semasa di hari akhirat ya. Dan diletakkan kitab itu. Dan yang dimaksudkan kitab itu ialah suhuf amalan masing-masing ya. Yang dicatat oleh malaikat Atik dan Raqib, di sebelah kanan dan kiri kita ya. Itu Alkitab ialah Sahaifu A'mali Al-Bashar ya. Helaian-helaian ataupun suhuf amalan-amalan manusia. Pada hari itu wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin, maka kamu akan melihat orang yang melakukan kezaliman, al-mujrimin, orang yang melakukan orang yang berbuat jahat, mereka akan ketakutan. Mushfiqin ya, dalam keadaan ketakutan. Mimma fih ya, terhadap apa yang ada dalam fih, yakni fil kitab, dalam catatan amalan. Sebab apa mereka ketakutan? Sebabnya amalan sebelah kiri mereka lebih banyak daripada amalan di sebelah kanan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu mereka akan berkata, alangkah celakanya ya, apa yang ada dalam kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, melainkan semuanya kitab ini hitung. Semuanya tercatat dalam kitab ini. Ya, segala amalan kita, perbuatan kita, ya, perkataan kita, ya, sama ada baik atau buruk, walaupun sebesar zarah, dicatatkan dalam kitab ini. Ya, sebagaimana kita lihat dalam ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, siapa yang melakukan sebesar misqal, walaupun seberat zarah, sama ada kejahatan, akan diperlihatkan ya. Dan siapa yang berbuat amal walaupun sebesar zarah, sama ada satu kebaikan, akan diperlihatkan. Dan amalan-amalan itu akan ditimbang di neraca mizan ya. Sebab itu kita percaya wujudnya neraca al-mizan, dan ia termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani ya. Wa wajadu ma'amilu hadiran, dan mereka dapati apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia hadiran ya, hadir, wujud, ada ya. Setiap gerak-geri, setiap saat, setiap detik yang mereka lakukan di dunia ada ya, akan dipertontonkan ya, akan dipertontonkan di hari akhirat ya. Sebagaimana yang terdapat juga diceritakan dalam surah Yasin ya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa pun ya. Allah akan menimbang seadil-adilnya, dan Allah tidak menzalimi sesiapa pun, dan Allah tidak melakukan berat sebelah ya. Okay.
kita lihat di sini wa wudi'al kitabu, kita lihat pada syarah pada syarah ayat ini. Wa wudi'al kitabu. Tak nampak tengok pada wa wudi'al kitabu ai wudi'at sahaifu a'malil bashar. Ya, okey, kita tengok wa wudi'a diletakkan. Al-kitabu yakni sahaifu a'malil bashar. Ya. Dalam ayat ini pernah kalau soalan-soalan sebelum ni ada tanya, apa maksud al-kitab ya dalam ayat ini? Ya, jadi jawapannya sahaifu a'malil bashar. Ya. Sebabnya biasa-biasa kalau dalam ayat lain yang dimaksudkan dengan Alkitab ialah Al-Quran. Betul tak? Tapi dalam ayat ini yang dimaksudkan Alkitab ialah sahaifu a'malil bashar. Ya? Jadi kalau orang yang tak hadir dalam kelas ni ataupun orang yang tak dengar, tak fokus pengajaran apa yang Ustazah sampaikan hari ni, mungkin mereka tak jawab. Ya? Sebab mereka tak dengar syarah Ustazah. Jadi kalau orang yang hadir hati dia, telinga dia, mata dia, dia akan dapat jawab. Yang dimaksudkan dengan Alkitab di sini ialah sahaifu a'malil bashar. Sebab kalau biasa ayat-ayat lain, Al-Quran. Jadi ada jawapan-jawapan tu, antara jawapan kalau biasa ABC, Alkitab tu Al-Quranul Karim. Kalau pelajar tak hadir kelas, mereka ramai akan jawab Al-Quranul Karim. Okey. Kena hati-hati, kena berwaspada. Wa uridat alaihim, diletakkan suhuf-suhuf, helaian-helaian, lembaran-lembaran amalan-amalan manusia dan dibentangkan ke atas mereka. Amalan-amalan kita ini dicatat oleh malaikat atid dan raqib. Dalam hadis mengatakan dia akan diangkat ke langit, dibentangkan, disimpan, diangkat ke langit dan dibentangkan di hadapan Allah. Dan pada hari akhirat akan ditunjukkan kepada manusia. Amalan-amalan ni akan diangkat ke langit, dalam hadis kata akan diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Sebab itu Nabi SAW banyak berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Selain daripada hari Isnin itu, sahabat tanya kenapa Nabi banyak berpuasa pada hari puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Selain daripada hari Isnin tu hari Nabi kata hari aku dilahirkan. Selain daripada itu juga ialah hari Isnin dan Khamis, hari di mana amalan manusia diangkat ke langit. Dan Nabi kata, aku suka amalanku diangkat ke langit dan aku berpuasa. Dan bila Allah tanya kepada malaikat, apakah yang dibuat oleh si fulan ketika amalan ini diangkat, malaikat akan berkata si fulan ini berpuasa. Jadi alangkah baiknya tak? Berita itu kan, maknanya bagusnya si fulan itu tak? Dan selain daripada itu, amalan manusia juga diangkat ke langit pada bulan Syakban. Pada bulan Syakban, amalan manusia diangkat ke langit. Sebab itulah juga Nabi banyak berpuasa pada bulan Syakban. Dan juga malam nisfu Syakban, antara malam yang mustajab doa. Selain daripada malam Jumaat, malam Aidul Fitri, Aidul Adha, antara mustajab doa. Dan bulan Syakban, bulan manusia amalan manusia diangkat ke langit. Okey. Seterusnya, bermakna kita hidup di dunia ni bukan sia-sia, bukan sahaja-sahaja. Setiap gerak-geri kita, setiap amalan kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Dan dihitungkan. Dan kalau sebelah kanan berat, maka kita akan dapat masuk syurga. Kalau timbangan sebelah kiri lebih berat,
maka seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau amalan dia sama berat, kanan dan kiri, dia akan dimasukkan, digolongkan dalam golongan Ashabul A'raf. Apa itu Ashabul A'raf? Ashabul A'raf ni timbangan amalan dia sama berat. Kalau nak tahu siapa ke Ashabul A'raf, sila baca surah Al-A'raf. Sila baca surah Al-A'raf di mana mengatakan bila mereka lihat Ashabul A'raf ni, mereka boleh lihat keadaan ahli syurga dan keadaan ahli neraka. Bila mereka lihat keadaan keindahan kenikmatan ahli syurga, mereka sangat-sangat berharap untuk masuk ke dalam syurga. Dan mereka lihat balasan siksa yang dikenakan ke atas penghuni neraka, mereka dalam keadaan ketakutan, dan mereka berharap mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan setengah-setengah riwayat mengatakan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Okay. Kita lihat ayat seterusnya, ya. Fatarul mujrimina mushfiqina mimma fih. Fatarul mujrimina khaifin. Mushfiqin yani khaifin mimma fihi minal jaraim wazunubi. Mimma fihi yani mimma fil kitab. Limadha? Minal jaraim wazunubi. Kerana banyaknya jarimah. Jaraim ni jamak bagi jarimah. Jarimah ni jenayah. Perbuatan jenayah. Perbuatan jenayah apa dia? Antaranya kejahatan lah. Tak solat, tak puasa, berdusta, berbohong, berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya dah. Wazunub dan dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar. Jadi sebab itu mujrimin dalam keadaan ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana. Mereka akan kata ya wailatana, yakni ya hasratana. Alangkah hasrah ni maksudnya menyesal. Ataupun ya wailatana, alangkah celakanya, yakni tanda mereka menyesal. Ya hasratana. Wa ya halakana. Alangkah menyesalnya kami dan alangkah binasanya kami ala ma farratna fi hayatina dunya. Terhadap apa yang kami telah sikap keterlaluan kami, farratna fi hayatina dunya, semasa kehidupan kami di dunia. Dan mereka hairan lagi, mereka kata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apakah jenis kitab ini? Kitab apa ni? Mereka hairan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kerana atas dunia mereka tak percaya adanya malaikat, adanya tugas-tugas malaikat. Kita orang Islam, kita orang yang beriman, kita percaya rukun iman tak? Percaya kepada malaikat. Malaikat ada 10 jenis, 10 tugas tak? Menyampaikan wahyu, Jibril, Mikail, memberi rezeki, Israfil, meniup sangkakala adanya hari kiamat tak? Kemudian Atiq, Raqiq. Atiq tulis mencatat amalan sebelah kanan, Raqiq mencatat sebelah kiri. Munkar Nakir yang akan tanya orang dalam kubur. Izrail mencabut nyawa. Tak, kita belajar, kita percaya tugas-tugas malaikat ni. Kita atas dunia ni kita tahu dah, kita kenal dah. Tak, tugas-tugas malaikat ni. Dan orang kafir mereka memperolok-olokkan, mereka mengejek-ngejek, mereka tak percaya dengan tugas-tugas malaikat ni, dengan malaikat. Mungkin mereka percaya wujudnya malaikat dah. Kalau kita tengok orang barat ni angel kan, mereka kata itu kalau malaikat dah. Tapi tugas-tugas ni secara detail tak tahulah mereka tahu ke tidak.
Ai ma sya'nu hadzal kitab la yatruku saghiratan wala kabiratan illa dhabataha wa ahata biha. Mereka tanya, ma sya'nu hadzal kitab? Apakah keadaan kitab ini? La yatruku saghiratan wala kabiratan, dia tidak meninggalkan kecil atau besar, melainkan semua ada tepat, ada dalam kitab ini. Wa ahata biha, semua kecil besar semua ada. Setiap percakapan kita, pertuturan kita, amalan kita, semua dicatat. Kalau kita buat amalan baik, baiklah dicatat. Kalau kita buat amalan yang buruk, buruklah dicatat. Tak? Mata kita buat apa? Adakah kita membaca Al-Quran? Adakah kita membaca buku-buku yang elok? Ataupun kita melihat benda-benda yang tak elok? Pada masa sekarang ni, senang je nak buat, sama ada nak buat baik, nak buat jahat, senang saja. Tak? Hanya di hadapan mata kita. Contohnya, gadget yang kita ada sekarang ni. Tak? Telefon ni, smartphone ni. Kita nak tengok benda tak elok, pelik je. Dan kena nak tengok benda yang elok-elok, pelik saja. Tepuk dada tanya iman. Betul tak? Kita kena ingat di sebelah kanan dan kiri kita, walaupun orang tak tengok, orang tak lihat, tapi Allah melihat. Malaikat ada melihat bersama kita. Seterusnya qala ta'ala wa wajadu ma'amilu hadiran. Ai hadiran yakni maktuban musbitan fil kitab. Dan mereka dapati apa yang mereka telah lakukan semasa di dunia, hadiran, hadir, ada. Maksud hadir ai maktuban, ada dicatat, ditulis, musbitan fil kitab. Ditetapkan dalam kitab. Seterusnya wala yazlimu rabbuka ahad. Dan tidak menzalimi Tuhanmu sesiapa pun. Maksudnya Tuhanmu iaitu Allah tidak menzalimi sesiapa. Ai la yu'aqibu insanan bi ghairi jaramin wala yunqasu. La yu'aqabu insanan bi ghairi jaramin wala yunqasu min sawabil muhsin. La yu'aqabu, tidak diberi balasan seseorang manusia tanpa melakukan jenayah. Wala yunqasu min sawabil muhsin, dan tidak akan dikurangi pahala orang yang berbuat baik. Setiap manusia akan dibalas dengan seadil-adilnya, dengan setimpalnya, mengikut amalan masing-masing. Allah tidak bersikap pilih kasih. Mengikut amalan itu, beratnya akan ditimbang mengikut amalan masing-masing. Dan Nabi telah beritahu pada kita petua untuk memberatkan timbangan sebelah kanan ialah iaitu al-baqiyatus salihat. Dan juga dengan zikir-zikir. Sebagaimana yang kita tahu, ulama mengatakan zikir-zikir kita ini umpama kita bercucuk tanam di syurga. Setiap zikir yang kita alunkan, kita bercucuk tanam, kita sedang menyemai pokok-pokok yang akhirnya akan menghasilkan buah-buah di syurga. Kalau orang banyak berzikir, di syurga mereka akan lihat banyaknya tanaman-tanaman dia. Itu hasil zikir dia semasa di dunia. Dan Nabi kata kalimatan. Kalau sila betulkan Ustazah. Kalimatan saqilatan fil mizan, khafifatan fil lisan, wa habibatan indar rahman. Iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang berat di neraca al-mizan dan ringan pada lisan, pada lidah sebab pendek sahaja. Dan dua-dua kalimah ini disukai di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu apa? Itu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita hendaklah sentiasa amalkan zikir, ambil tasbih, sekurang-kurangnya 100 kali. Tak, 100 kali kita zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak. Itulah zikir yang boleh memberatkan neraca timbangan kita sebelah kanan. Ya. Dan bila seorang tu banyak berzikir subhanallah wa subhanallahil azim, dia datang di akhirat kelak ditimbang berat sebelah kanan. Sebab apa? Sebab banyaknya dia zikir kalimatan, 2 kalimah tersebut. Itu antara petua untuk memberatkan neraca al-mizan. Okey, seterusnya wala yazlimu rabbuka ahada wa iz qulna lil malaikati. Ini ayat 50 pula, ayat 50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa liz-zalimina badala. Ini pada ayat ini Allah nak ceritakan tentang kesombongan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah sebelum Allah cipta Nabi Adam, Allah telah bertanya kepada malaikat. Allah memberitahu kepada malaikat sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi ini seorang khalifah yang akan mengurus, menjadi pemimpin di muka bumi. Sebenarnya Allah dah tanya semua makhluk, siapa hendak menjadi khalifah di muka bumi. Inna aradnal amanata di muka bumi. Kami bentang amanah. Siapa nak memikul amanah menjadi khalifah di muka bumi? Fa'abau ayyahmiluha. Semua makhluk enggan menjadi khalifah, pemimpin. Mereka tak sanggup. Hatta bukit bukau, gunung ganang mereka tak sanggup nak jadi khalifah. Fahamalahal insan. Maka manusia yang sanggup menjadi pemimpin. Dan kita lihat dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, malaikat telah bertanya kepada Rasulullah. Malaikat sudah bertanya kepada Allah, atadu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Malaikat tanya, adakah kamu nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Taj'alu fiha, di muka bumi ini, man yufsidu fiha, yang akan membuat kefasadan, kerosakan. Kita tengok memang benarlah kata-kata malaikat. Sekarang ini manusia ada yang melakukan kerosakan, kefasadan, peperangan, berbunuh-bunuhan. Sekarang kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Yahudi membunuh orang Islam, menyerang orang Islam dan sebagainya. Tetapi mereka memutarbelitkan perkataan. Mereka kata Al-Qassam itu pengganas, Al-Qassam itu jahat, dan mereka itu baik. Tetapi sebaliknya mereka orang Yahudi ni adalah yang jahat. Kita tengok wa nahnu nuqaddisu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami para malaikat ni sentiasa menyucikanmu, bertasbih kepadamu, beribadat padamu dan menyucikanmu.
Dan apa Allah jawab? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui ya tentang daripada apa yang kamu tidak ketahui ya. Akhirnya diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan apabila Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Ya, dan sujud itu bukan sujud ibadah. Bukan sujud umpama kita sujud kepada Allah. Akan tapi Allah yang memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Sujud itu dinamakan sujud tahiyyah. Sujud tanda welcome. Tanda selamat datang. Tanda mengucapkan marhaban. Selamat datang wahai makhluk Allah yang pertama, iaitu Nabi Adam. Maka wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua sujud, semua para malaikat sujud illa iblis, malaikat iblis, kecuali iblis. Iblis yang ada pandangan mengatakan iaitu bernama Azazil. Bernama Azazil, asalnya dia adalah ketua segala malaikat. Dan yang paling kuat beribadat. Akan tapi dengan kesombongan dia, kehasadan dia, dia telah melanggar perintah Allah. Apa dia perintah Allah? Agar sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Illa iblis kana minal jinni. Daripada ayat ini menunjukkan asal usul iblis. Siapakah iblis itu? Kana minal jinni. Dia asal usulnya daripada jin, iblis ini. Kalau malaikat diperbuat daripada cahaya, nur. Akan tapi iblis tak sama dengan malaikat. Iblis diperbuat daripada api. Antara sebab lagi kesombongan iblis ialah dia mengagungkan tentang asal-usul dia, tentang asal-usul kejadian dia. Kalau kita lihat pada ayat lain, iblis kata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api. Sedangkan kamu cipta Nabi Adam dari tanah, min tin. Tanah liat yang hina, yang kotor. Itu antara kesombongan iblis yang menunjukkan iblis berbangga tentang ciptaannya daripada api. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Maka dia telah fasik daripada perintah Tuhannya. Dia telah melanggar perintah Tuhan. Lalu dalam ayat ini juga Allah tanya lagi, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya. Adakah kamu ambil iblis ini dan zuriat anak cucu iblis ini sebagai awliya kamu, sebagai penolong-penolong kamu? Min duni, Allah tanya, selain kamu ambil syaitan ini, iblis ini dan zuriat-zuriatnya, iaitu syaitan, sebagai awliya kamu, sebagai penolong kamu selain daripadaku, selain daripada Allah. Wahum lakum aduun, sedangkan mereka ni bagi kamu adalah musuh. Bi'salizzalimina badala. Seburuk-buruk bagi orang zalim, orang yang zalim itu sebagai ganti. Kenapa Allah kata iblis itu musuh? Wahum lakum aduun, sedangkan mereka itu musuh bagi kamu. Sebabnya semasa Allah nak setelah Adam engkar untuk taat, untuk sujud kepada Nabi Adam engkar. Iblis engkar untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan kepada iblis untuk dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi iblis minta tangguh dulu. Iblis
Iblis di hari-hari akhirat kelak mereka tidak ditimbang amalan mereka. Ya, mereka confirm masuk neraka. Ya. Akan tapi mereka minta tangguh dulu sejak di Nabi Adam ketika dalam syurga. Kita asal usul kita duduk dalam syurga. Asal usul nenek moyang kita Nabi Adam asalnya duduk dalam syurga. Dan ketika itu Iblis minta tangguh dulu dengan Allah Ta'ala. Iblis kata mereka nak kacau anak cucu Nabi Adam. Ya, agar mereka dimasukkan bersama mereka di dalam neraka. Ya. Sebab itulah antara orang yang pertama yang dia hasut ialah Nabi Adam. Ya. Yang mana mereka telah menghasut, Iblis telah menghasut Nabi Adam supaya makan pohon, makan buah khuldi yang berada di dalam syurga. Yang mana Allah telah pesan kepada Nabi Adam dan Hawa wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri pokok ini. Nescaya kamu akan berada dalam golongan orang yang zalim. Tak. Dan akhirnya Adam dan Hawa terpedaya dengan hasutan Iblis. Akhirnya mereka berdua makan buah yang syajaratul khuldi itu. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi bersama dengan syaitan. Ya. Itulah kisah dia dah. Seterusnya ayat kita tengok syarah lagi ayat 50 ya. Syarah ayat 50. Syarah ayat 50. Mana Qatarul Mujrimin? Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam ay uskur hina amarna al malaikatu bisujudi li Adam. Sujud tahiyyah wa takrim, la sujud ibadah. Ya. Uskur, ingatlah ketika amarna al malaikah, malaikah bis sujudi li Adam, sujud tahiyah wa takrim. Ingatlah, ya, tatkala Allah perintahkan kami para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Di sini dijelaskan jenis sujud itu ya, sujud tahiyah wa takrim, la sujud ibadah. Ya. Bentuk sujud ini ialah sujud tahiyah wa takrim, ya, tanda untuk memuliakan Nabi Adam. Bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih ay sajada jami'ul malaikah lakinna iblis allazi huwa minal jinni kharaja an ta'ati rabbih. Ya. Semua telah sujud. Telah sujud semua para malaikat, akan tetapi iblis yang mana asalnya daripada jin, iblis tak sama kejadian dengan malaikat ya. Kharaja, telah keluar daripada mentaati Tuhannya. Wal ayatu sarihatun fi anna iblis minal jinni la minal malaikah. Dan ayat ini sarihah, telah jelas menjelaskan tentang asal usul kejadian iblis. Yang mana bahawa sesungguhnya iblis itu berasal daripada jin. Minal jin, la minal malaikah. Bukan daripada golongan malaikat. Iblis kejadiannya tak sama dengan malaikat. Malaikat daripada nur, iblis daripada nar, daripada api. Okey, seterusnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Ai afatattakhidunahu ya bani Adam huwa wa auladuhu asyayatin awliya'a min dunillah wa hum lakum a'da. Adakah kamu mengambilnya? Allah tanya, afatattakhidunahu ya bani Adam, adakah kamu mengambil iblis ini wahai bani Adam? Huwa, iblis ini dan anak cucu dia. Iblis, anak cucu kepada iblis adalah para syaitan. Ya.
Iblis asal anak cucu dia syaitan. Sebagai aulia, sebagai pembantu kamu selain daripada Allah, sedangkan mereka ini iblis dan para syaitan, wahum lakum a'da. Bagi kamu mereka ni adalah musuh-musuh kamu. Enemy kamu. Enemies. Musuh-musuh kamu. Bi'sa lizalimina badala. Ay bi'sat ibadatu syaitan badalan min ibadatir rahman. Adalah seburuk-buruk ibadah kamu menyembah syaitan sebagai ganti daripada kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya Allah kata seburuk-buruk penyembahan kamu sembah syaitan dan kamu tidak sembah Allah, itu adalah seburuk-buruk penyembahan. Bi'sal zalimina badala. Seterusnya ayat 51, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Allah kata lagi, ma ashhadtuhum, aku tidak, ma di sini manafi aku tidak bawa mereka sebagai saksi ketika mana aku mencipta langit dan bumi ini. Wala khalqa anfusihim, dan tidak juga bawa mereka sebagai saksi ketika nak mencipta diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan aku tidak mengambil orang yang sesat itu sebagai pembantu. Allah kata ketika aku nak cipta langit dan bumi ini, aku tak bawa syaitan sebagai saksi. Dan juga ketika nak cipta diri mereka sendiri pun aku tak bawa syaitan sebagai saksi. Kerana apa? Aku tak ambil orang-orang yang sesat ini, mudillin. Orang-orang yang menyesat ni. Siapa? Syaitan. Syaitan dan iblis. Sebagai aduda. Aduda maksudnya penolong. Pembantu. Kita lihat syarah dia ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Ay ma ashhadtu haula'i syayatin alladzina tumuhum min duni khalqas samawati wal ardi. Ma ashhadtu haula, aku tak bawa mereka ini, iaitu para syaitan. Alladzina abattumuhum, yang kamu sembah mereka. Yang kamu sembah mereka semasa di dunia. Kamu sebenarnya orang yang kufur kepada Allah, sebenarnya kamu bersama kamu adalah syaitan. Syaitan yang menghasut kamu. Kamu sembah syaitan. Tetapi kamu tidak sedar. Ma ashhadtu haula'i syayatin allazina tumuhum. Aku tidak bawa syaitan ini sebagai saksi, iaitu syaitan yang kamu sembah mereka itu, min duni, selain daripadaku ketika mana penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, ay wala ashhadtu ba'duhum khalqa ba'din fahum abidun amsalukum la yamlikuna syai'an. Dan aku juga tidak bawa sebahagian mereka ketika nak cipta antara satu sama lain, sesama mereka. Sedangkan mereka ini pada asalnya abid. Hamba-hamba sama seperti kamu. Asal sebelum penciptaan Adam, mereka adalah abidun. Beribadah kepadaku. Sama dengan malaikat. La yamlikuna syai'an, mereka makhluk yang lemah, tak ada apa-apa pun. Tak ada kekuasaan apa-apa pun. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, ay wa ma kuntu muttakhidhas syayatin a'wanan. Aku tidak pernah ambil syaitan-syaitan ini sebagai a'wan, sebagai pembantu-pembantu. A'wan, aunun, a'ana, yu'inu, mu'inun, a'wanan, itu yang membantu, pembantu fil khalqi, ketika nak menciptakan sesuatu. Fa kaifa tuti'unahum min duni. Jadi Allah tanya kita,
Dan bagaimana kamu taat mereka selain daripadaku, sedangkan mereka ini hamba sama seperti kamu. Abid. Mereka bukannya Allah, mereka bukannya Tuhan. Tapi kenapa kamu sembah syaitan? Kamu taat pada syaitan dan kamu tidak taat padaku. Itu pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Ayat seterusnya, ayat 52. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i allazina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Ya. Pada hari di mana ini pada hari kiamat lah. Yaqulu, Allah berkata, nadu syuraka'i allazina za'amtum. Panggillah sekutu-sekutu kamu yang kamu dakwa. Allazina za'amtum fada'awhum. Lalu mereka panggil. Falam yastajibu lahum. Akan tapi sekutu-sekutu makhluk-makhluk yang mereka sembah itu lam yastajibu lahum, tidak menjawab dakwaan mereka, tidak menjawab panggilan mereka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, lalu kami jadikan antara mereka itu mawbiqa, tempat tinggal dalam neraka. Ya. Kita lihat 52 ya. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i allazina za'amtum, ai wa yauma yaqulullahu lil musyrikin. Pada hari akhirat Allah akan berkata kepada golongan musyrikin, ud'u syuraka'i. Kenapa? Kerana golongan musyrikin semasa di dunia mereka sembah berhala. Betul tak? Mereka tidak sembah Allah. Lalu Allah kata, ud'u syuraka'i liyamna'ukum. Panggillah Tuhan-Tuhan kamu. Ya? Panggil Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah semasa di dunia. Liyamna'ukum min azabi, agar Tuhan-Tuhan kamu tu dapat menghalang kamu daripada azab siksaku. Wa yashfa'u lakum, dan mereka beri syafaat kepada kamu. Kama kuntum taz'amun, sebagaimana dakwaan kamu. Kalau mereka panggil Tuhan-Tuhan berhala mereka, tak fada'auhum falam yastajibu lahum. Ai fastaghasu bihim falam yughithuhum. Lalu mereka panggil berhala-berhala mereka. Tapi berhala mereka tak berkata apa-apa pun. Tak boleh beri pertolongan pada mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa. Lalu kami jadikan antara mereka ini mawbiqa, ai ja'alna bainal 'abidin wal ma'budin muhlikatan. Kami jadikan antara orang yang beribadat, orang yang disembah itu, pihak yang disembah itu, berhala itu, muhlikatan, mawbiqa itu kebinasaan. Wala yajtazuha haula wa nar. Dan mereka wala yajtazuha wa haula nar. Dan mereka tak dapat lari daripadanya, dan ia adalah neraka. Ya. Di akhirat kelak Allah kata, panggil Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah semasa di dunia. Lalu mereka panggil. Jadi Allah perlihatkan Tuhan-Tuhan berhala mereka yang mereka sembah di akhirat. Tuhan-Tuhan berhala Lata, Uzza dan sebagainya dah. Lalu masing-masing ikut Tuhan-Tuhan mereka. Masing-masing ikut Tuhan-Tuhan mereka. Dan Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu akhirnya menuju ke neraka. Dan akhirnya mereka masuk sekali ke dalam neraka. Waliyazbillah. Ya. Seterusnya, ayat 53. Wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan ra'al mujrimuna an-nara, pada hari akhirat itu orang-orang yang melakukan kezaliman dan jenayah, mereka melihat api neraka berada di hadapan mereka. Mereka nampak api neraka di hadapan mereka. Sedangkan semasa di dunia mereka tak percaya wujudnya neraka. Fazannu annahum muwaqi'uha. Dan dengan yakinnya mereka pasti mereka akan masuk ke dalam neraka.
Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tak dapati daripadanya tempat berpaling. Mereka tak boleh lari dah. Di dunia mereka boleh berpaling, boleh lari. Di hari akhirat mereka tak boleh lari dah. Ya. Seterusnya kita lihat wara'al mujrimuna nara fazannu annahum waqi'uha ay ayanuha. Mereka ayanuha, mereka melihat api neraka di hadapan mata kepala mereka sendiri. Wahiyya tataghayyazu hunuqan alaihim. Ya. Dan api itu menggelegak ya, di hadapan mereka. Tataghayyazu hunuqan alaihim. Fa'aiqanu annahum dakhiluha. Fazannu ni zannu zon dah syak. Akan tapi zannu di sini memberi makna aiqanu. Zon ada 3 dah, syak, zon dan waham. Kalau syak 50. Kalau zon lebih kepada yakin. 70, 80. Kalau waham bawah pada 50, 30, 40. Tak ada sesuatu maklumat. Jadi zannu di sini lebih pada aiqanu. Mereka lihat sendiri api neraka berada di hadapan mereka. Fa'aiqanu, mereka yakin bahawa mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Walam yajidu anha masrifa. Ai lam yajidu anha ma'dalan wa zalika li'annaha ahatat bihim min kulli janibin falam yaqdiru 'ala al-harabi minha. Lam yajidu anha ma'dalan dilan. Mereka tak dapati daripadanya untuk menguzurkan diri, untuk melarikan diri. Mereka tak boleh lari dah. Kenapa? Kerana api neraka telah mengelilingi mereka dari semua arah dan mereka tak berupaya untuk melarikan diri daripadanya. Kita tengok dari sudut balaghah pula. Al-balaghah tadammanat al-ayatul karimah wujuhan minal bayan wal badi' nujizuha fima yali. Kita lihat dalam telah mengandungi ayat-ayat tadi tu jenis-jenis balaghah dari segi ilmu bayan dan ilmu al-badi'. Yang pertama ialah tibaq. Sebagaimana kita tahu tibaq ni dua perkataan yang berlawanan tak? Biasanya berada dalam satu ayat. Al-ghadah wal ashi. Al-ghadah pagi, ashi petang. Al-ghadah wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum tak? Dan ada ayat falyu'min wa falyakfur. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Dalam satu ayat. Yang beriman lawannya kufur. Siapa kehendaki dia beriman, siapa kehendaki dia kufur. Nah, yang kedua al-muqabalah al-badi'ah. Al-muqabalah al-badi'ah bainal jannah ni'mas sawab wa hasunat murtafaqah wan nar bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Muqabalah badi'ah. Kalau tidak berada dalam satu ayat dipanggil muqabalah tak? Berlawanan. Badi'ah antara syurga iaitu ni'mas sawab wa hasunat murtafaqah, sebaik-baik pahala dan seelok-elok tempat tinggal, dan wanar bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal. Yang ketiga tasbih. Tasbih maksudnya perumpamaan iaitu ayat bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Yurasu, bila mereka nak minum, mereka akan diberi minum air dan diceritakan bagaimana rupa air itu kalmuhli. Umpama air yang menggelegak yang boleh membakar wajah. Maknanya air itu sangat panas. Dan biasanya tasbih ada tu tasbih, ada waktu tasbih, syabah bi, tak? Sesuatu yang diumpamakan umpamakan dengan apa tak? Wajhu syabah dalam ayat ini ada tu tasbih ka kan? Ma, air,
Musyabbah bih, wajhu syabah dia apa dia? Muli yashwil wujuh dah. Wa yusamma mursalan mufassalan li zikril adah wa wajhu syabah. Dan jadi tasbih ni tasbih mursal mufassal. Kerana apa? Kerana disebutkan ada tu tasbih wa wajhu syabah. Ada tu tasbih iaitu ka ada, tak wajhu syabah disebut dalam ayat ni. Tasbih ni dinamakan tasbih mursal mufassal. Yang keempat, tasbih tamsili iaitu wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Dia tasbih tamsili. Berilah perumpamaan dengan masalah perumpamaan dua orang lelaki yang kami bagi kedua-duanya ja'alna li ahadihima jannatain. Salah seorang daripada kedua-duanya dua buah kebun. Di anna wajhu syabah muntaza'un min muta'addidin. Wa kazalika yujad at-tasbih am-tamsili fi wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu. Jadi dua ayat ini ada tasbih tamsili. Kerana apa? Kerana wajhu syabah muntaza'un, dihilangkan daripada yang berbilang. Dan begitu juga terdapat tasbih tamsili pada wadrib lahum masalal hayati dunya kama'in anzalnahu. Berilah perumpamaan pada mereka kehidupan di dunia ini umpama air yang kami turunkan. Turunkannya air hujan yang kami turunkan. Yang mana tasbih tamsili wajhu syabah dihilangkan daripada muta'addidin. Itu sebab dinamakan tasbih tamsili. Yang kelima, al-mubalaghah bi itlaqil masdar ala ismil fa'il. Mubalaghah dengan mengitlaqkan masdar kepada isim fa'il. Au yusbiha ma'uha ghauran. Mubalaghah, keterlaluan. Tak. Dengan mengitlaqkan masdar ghauran. Ghauran ke atas isim fa'il. Isim fa'il asalnya ghairan, akan tapi diletakkan masdar. Ghauran itu adalah masdar. Ataupun menjadi air itu kering. Asalnya au yusbiha ma'uha ghairan. Air itu kering, akan tapi ditukar kepada masdar menunjukkan mubalaghah. Betapa air itu sangat-sangat kering. Disebut ditukar daripada ghairan kepada ghauran. Ghauran adalah masdar. Yang keenam ialah kinayah. Kinayah itu yuqallibu kaffaihi, membalikkan dua tangan. Ini adalah simbolik. Kinayah. Simbolik tanda anit tahassul wan nadam. Tanda penyesalan. Orang itu membalikkan dua tangan dia, tanda dia simbolik, simbolik tanda penyesalan. Tanda dia menyesal. Di anna nadim yadribu biyaminihi ala shimalihi. Kerana orang yang menyesal dia akan pukul tangan kanan di atas tangan kiri. Tak. Tanda dia menyesal. Yang ketujuh al-inkar wa ta'jib. Inkar dan ta'jib. Uslubul inkar. Uslub mengingkari dan uslub tanda keheranan. Iaitu afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya. Allah tanya kepada orang kafir, adakah kamu ambil syaitan dan zuriat dia, anak cucu dia sebagai pembantu kamu, sedangkan mereka ini musuh kamu? Itu ingkar. Ingkar, mengingkari kerana tanda jangan kamu ambil syaitan sebagai awliya kamu, dan ta'jib hairan. Kamu uslub ta'jib, kamu ambil syaitan sebagai musuh kamu, sebagai awliya kamu, sedangkan syaitan itu musuh kamu. Musuh dalam selimut, musuh yang tak nampak. Tak. Ini satu perkara yang menghairankan. Tanbih, peringatan. Al-jumhur ala annal baqiyat
as-salihat hunna al-kalimat al-ma'sur fadluha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pandangan jumhur mengatakan maksud al-baqiyatus salihat adalah kalimah-kalimah yang maksur, yang terdapat riwayat-riwayat tentang kelebihannya. Itu kalimah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah kalimah-kalimah al-baqiyatus salihat. Wa qad warada bizalika hadis taqaddama zikruhu wa fi Tirmizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad uqri ummataka minni assalam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dalam hadis Tirmizi lah bahawa Rasulullah SAW kata Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, aku telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit lah ketika malam Usriyabi, malam aku diperjalankan, iaitu malam Lailatul Isra wal Mi'raj lah. Lalu Nabi Ibrahim kata pesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ukri ummataka minni assalam. Bacakanlah kepada umatku daripadaku salam. Nabi Ibrahim minta supaya umat Nabi Muhammad bacakan salam kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim. Iaitu sebab itulah kita dalam solat 5 waktu tasyahud akhir kita selawat kepada Nabi Ibrahim sebagaimana pesanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam tasyahud akhir kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dah kita baca mohon kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah, dan beritahulah pada mereka bahawa syurga itu adalah bumi yang baik, mempunyai air yang baik, azbatul ma, air yang tawar, air yang sangat menghilangkan dahaga, air yang baik, wa annaha qi'an, dan dalam syurga itu ada qi'an, ada syurga-syurga, ada tanaman, ada kebun-kebun, tak? Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan tanaman-tanamannya ialah dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam Syazah sebut tadilah. Kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah ghirasaha. Tanda kita bercucuk tanam. Kita tanam tanaman-tanaman kita di syurga, dalam taman. Tak? Taman-taman syurga. Kita akan menikmati buahnya dalam syurga. Oleh itu, perbanyakkanlah kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab itulah, selepas solat, kita sebut Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ni sebanyak 33 kali setiap kali waktu selepas solat Dan dia adalah setengah jumhur ulama kata dia adalah al-baqiyatus salihat. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita masuk ayat baru ni, kita sambung minggu depan lah. Kita akan masuk tajuk kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi, itu kisah antara Nabi Musa dengan Khidir. Kisah yang ketiga. Sebelum tu,
Ustazah akan biasa Ustazah akan buat ni lah. Ustazah akan buat quiz, ya, quiz board. Quiz board, sila baca ya, sila baca sekarang daripada ayat yang sebelum ni pun Ustazah belum buat quiz board kan, belum buat quiz lagi. Jadi kita mula ayat 49. Sila baca dari ayat 46 hingga 53 ya. Okey. Saya akan buat soalan. Saya akan buat soalan sekarang. Saya harap tak ada yang tidur ya.
Jangan left lagi ya. Soalan ya. Soalan siap. Ji. Siap. Kelas ya. Empat sajalah. Okay, Ustazah dah share. Dalam grup ada 4 soalan semuanya, sila jawab sekarang ya. Masa diberikan 15 saat sahaja. Boleh start menjawab sekarang. Ya, Ustazah.
Semua dah jawab Senyap je ni. Dah Ustazah. Hai. Ustazah. Dah Ustazah. Okay, Ustazah share. Status ya. Kali ni ramai jawab ya. Ada 50 orang. dua orang. Sorry. Zaza ambil result je. Kita lihat result masing-masing. Okay, boleh dapat lihat result masing-masing ya. Ada 54 orang dapat jawab. Okay. Tengok yang pertama dapat menjawab dalam 15 second 14-5 second. Anis Khadijah, Tahniah semua betul. Yang kedua siapa ni? Udaimatun Nur Uzma. Tempat kedua. Tempat ketiga tempat kedua. Macam mana ni? Tempat pertama Anis Khadijah, yang kedua Nur Syahira Darwis, yang ketiga Udaimatun Nur Uzma. Orang yang sama tau. Yang keempat Sarah Damia, Iman Siti Nurfatihah. Ada tak nama masing-masing? Tak ada dalam ni. Nur Haifah Akilah. Dan ada 19 orang dapat jawab dengan betul Tahniah semua yang dapat jawab dengan betul. Cuma dari segi masa saja yang membezakan. Okay. Salah satu 20 hingga 40. 43. Salah dua tempat 4 hingga tempat yang ke-50. Betul satu je. Ada 3 orang. Mak Syafiq tak betul langsung. Macam mana ni Mak Syafiq? Anak Dia terkeluar jawab ke kan? macam mana? Soalan tu macam mana? Memanglah soalan Ustazah tu dia ada tricky sikit ya. Jadi siapa yang betul fokus boleh jawab lah soalan Ustazah. Jadi kita ada pelajar 65 orang kan? Yang mana yang lain ni macam mana ni? Tengah berhibernasi ke? Hibernate? Macam mana tu? Ada masalah lain? Okay, tahniah semua ya yang berjaya. Cuba lagi untuk minggu hadapan. Kita ada berapa minggu lagi Banyak lagi nak cover ni. Okay. Berhenti setakat ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat hari raya. Jaga penjarakan sosial. Kerana varian virus ni makin bahaya orang kata tak?